Langkah terkuak jendela hari, fajar belum pun mengising lagi. Tercari-cari kemana telah pergi dia yang pernah menemani di sisi. Ku harap sinar menerang kabus agar terang lorong perjalananku. Ku sangka cerah siangku, hari ini mendung pula menutupi. Gerimis ini terlalu pagi menghantar sayu pilu di hati. Gerimis ini bagai mengerti di kau yang pergi takkan kembali. Menyeka gerimis yang tutupi pipi, terimpau kenangan yang pernah terlukis dalam gerimis yang bagaikan mengerti. Jasadmu diusung pergi. Pemergianmu tertulis di azali, namun hati ini sukar ku bagi. Kehilanganmu tak mengganti. Gerimis tiba di hujungnya, sampai waktu kan berhenti jua. Begitulah kehidupan kita di dunia. Tiada siapa yang kekal selamanya. Entah bila waktuku akan tiba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan dan puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah, diberi kesempatan lagi buat kita semua untuk bersama pada hari ini, hari Isnin 15 Januari 2024. Dan Alhamdulillah kita sekarang ni berada pada bulan Rejab kalau mengikut bulan Islam. Dan sama-samalah kita mengambil masa yang ada ini kan, untuk kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberkati kita pada bulan Rejab serta bulan Syaban dan seterusnya. Moga Allah izinkan kita untuk bersama lagi pada tahun ini, dapat menunaikan ibadah puasa dalam keadaan tubuh badan yang sihat, dapat menghabiskan bacaan Al-Quran, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Tak lama lagi kita nak sambut Ramadan dah. Pejam celik kan, rasa baru lagi kita menyambut Ramadan pada tahun sebelum ini. Dan tahun ini kita dapat lagi. Dan apa pun, kena sentiasa memohon, kena sentiasa memohon. Nak cakap memohon tu berbelit ya. Kena sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sampailah Ramadan kali ini buat kita semua. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Baik, saya harap semua dalam keadaan sihat. So, pagi ni insya-Allah kita akan sambung lagi kita punya pengajian seperti biasa. Hari ini kita bersiaran langsung untuk episod yang ke-209, tuan-puan kan. Muka surat. Dan bacaan kita muka surat 467 hari ini kita akan sambung sehingga muka surat 472. Kejap, saya punya kat bawah ni tak edit lagi. Sebentar Hari ni 209 kan kita punya episod. Saya salah setting Oh. Ada siapa ingat tak kita punya episod yang lepas berapa? Saya rasa 208 kot. Dia tak ada apa pula Cuma saya tengok ada 2 nombor kat sini. Tak apalah. Nanti kalau tuan-puan tahu, bagi tahu hari ni 208 ke 209? Saya rasa macam 208, tapi tengok kat sini 209. Dan yang ada kat bawah ni 207. Kan? Dia ada khilaf nombor kat sini. Baiklah, hari ni 208. Okey. Sebetulnya tu. Terima kasih Cik Elmi kita. Hari ni 208. Jadi untuk kita punya bahagian bawah ni, nak kena edit dulu tuan-puan terlepas kat sini tadi. Okey. So hari ni insya-Allah kita dah sampai dah episod 208 tuan-tuan dan puan. Minta maaf lah tadi tersilap kan. 207 yang kat belah sini 209. So sebenarnya 208. Alhamdulillah 208 pertemuan kita dalam mengaji ni. Mudah-mudahan Allah beri keizinan kepada kita untuk berjaya menghabiskan bacaan Quran 30 juzuk. Mudah-mudahan Baik, waalaikumsalam kepada yang baru hadir. Jadi insya-Allah kita nak mula dah ni. Boleh bersedia dengan Quran masing-masing. Dan jangan lupa untuk betulkan niat kita sama-sama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni 208. Sama-sama kita betulkan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya kita niatkan sedekah pahala bacaan kita kepada mereka yang kita hajatkan, insya-Allah. Semoga kita sentiasa diberi ketenangan, lapang dada. Mudah-mudahan kita dapat menerima ilmu sebaiknya pada pagi ini, insya-Allah. Jadi bagi memberkati pertemuan ini,
sama-sama kita buka dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. Bersama-sama beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Seterusnya tuan-tuan dan puan, jom kita sambung bacaan semasa kita pada pagi ini. Kita akan masuk surah Ghafir, ya, surah Ghafir, muka surat 400 muka surat 467 insya-Allah, ya, muka surat 467. Baiklah, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang bersedia. Jadi jom sama-sama kita mulakan. Tuan-puan bantu untuk semakkan bacaan saya juga. Kita mulakan. Tarik nafas. Sedia, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Kita teruskan muka surat 468. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Kita teruskan muka surat 469. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Kita teruskan muka surat 470. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى
أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Kita teruskan muka surat 471. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما
هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Kita teruskan bacaan terakhir muka surat 472. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا
لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Selesai untuk kita punya slot yang pertama. Kita berhenti sehingga muka surat 472 tuan-puan. InsyaAllah untuk pertemuan akan datang kita akan sambung lagi untuk surah Ghafir ini ya. Baik, jangan keluar lagi. Kita nak teruskan untuk sesi yang kedua, iaitu slot bedah tajwid insyaAllah. Jadi hari ini kita akan sambung muka surat 133 tuan-puan. Boleh buka muka surat 134. Maaf muka surat 134. Surah Al-An'am. Kita akan bedah ayat 57. Kita akan bedah, sambung bedah ayat 57 insyaAllah. Jadi saya harap anda semua boleh stay dulu sebentar untuk sama-sama kita ulang kaji asas hukum tajwid, dan kita akan fokus satu ayat saja hari ini. Dah sedia semua? Boleh kita mulakan? Ngaji dengan Ustaz macam pro, baca sendiri ke laut. Tak adalah. Okey tu, insyaAllah. Baik, kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni. Baik, huruf qaf tuan-tuan puan. Kat sini kita kena tebalkan dia, angkat pangkal lidah. Qul, matikan lam. Pegang makhraj lam sebaiknya. Jangan tawallud seperti ini. Qul, elakkan Qul inni. Baik, hamzah pada bawah, i pangkal kerongkong, dan nun bersabdu, wajibul ghunnah di sini. Wajibul ghunnah, wajib kita dengung, dan dibaca panjang dua harakat kerana ada yamat di sini. Qul inni ala, huruf ain tengah kerongkong ni kita kena sempitkan. Inni ala, la mat asli dua harakat, ada alif mat kecil sebelumnya baris atas. Bayyina, untuk ya bersabdu tu kita tekan sikit, ala bayyi, bagi penekanan pada ya yang bersabdu tu supaya jelaslah kita sedang menyebut huruf yang bersabdu. Bayyinatim, tanwin bertemu dengan mim. Okey, kat sini hukumnya idgham bi ghunnah. Kita kena masukkan tanwin ke dalam mim dengan masuk yang sempurna. Bayyinatim, dengung pun dengung yang sempurna. Ya. Mirra. Baik, bayyinatim mirra. Nun mati jumpa dengan ra. Hukumnya idgham bila ghunnah. Beza kalau tadi tu idgham bi ghunnah, masuk dengan dengung. Cuma yang kali ni nun mati jumpa dengan ra, idgham bila ghunnah. Ya. Masuk tanpa dengung.
Untuk nun tu makhrajnya akan lenyap mirra. Sebab apa? Sebab nun tu dah masuk secara total ke dalam huruf ra tu. Sebab itulah ra tu kita lihat ia bersabdu. Mirra. Bayyinatin mir rabbi. Bi mat asli 2 harakat. Ya, sambut ba bersabdu tu baik-baik. Mirra. Kemudian daripada ra tu sambut ba. Rabbi. Mir rabbi. Gitu. Wa kadzabtum. Okey, huruf waw munculkan bibir wa kadza. Untuk zal bersabdu, sambut dia wa kadz. Pada masa yang sama keluarkan sedikit hujung lidah. Wa kadzabtum bih. Wa kadzabtum. Dapat? Untuk ba yang bertanda sukun di tengah bacaan, di sini ada sifat lantunan ataupun kita sebut qalqalah sebagai qalqalah sughra ni. Qalqalah yang kecil lantunannya wa kadzabtum bih. Zabtum bih. Mim mati jumpa ba ikhfa haqiqi. Ikhfa syafawi IKS. Kita sembunyikan mim di sisi huruf ba. Cuma cara nak praktik dia adalah dengan kita menutup bibir mulut kita dalam keadaan bersahaja. Tak perlu renggang pun, tutup je. Cuma bersahaja. Wa kadzabtum bih. Dan pastikan ada unsur dengung lah. Tuan-puan ada unsur dengung. Wa kadzabtum bih. Begitu. Baik, seterusnya ma'indi. Ma 2 harakat ma asli. Ikhfa haqiqi. Baik, kali ni untuk ikhfa haqiqi kita kena sembunyikan nun dan jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Itu yang kita kena pegang lah. Jangan sebut nun tepat pada makhraj. Ma'indi ma. Di ma asli 2 harakat. Ma asli 2 harakat. Ma'indi ma. Ma'indi ma. Baik. Kemudian tasta'jiluna bih. Tas. Untuk sin yang tanda sukun tu tas. Untuk ain kena sempitkan ya. Bahagian tengah kerongkong ni kena sempitkan. Tasta'jilu. Bagi bunyi tu mengetat tu. Bunyi ain tu. Tasta'jilu. Huruf jim baris bawah. 1 harakat je. Kemudian lu ni mat asli tuan-puan. Mat asli 2 harakat lah. Muncung bibir sebab baris depan pada lam tu. Tasta'jiluna bih. Okey, na 1 harakat. Yang ba baris bawah tu kemaskan bunyi dia. Jangan nabe. Pastikan bunyinya bi bi. Nabi. Tasta'jiluna bih. Matikan ha simpul tu dengan bunyi yang sepatutnya lah. Jangan bunyi nabih. Jangan pedaskan dia. Kemudian jangan lemahkan pula bunyi dia sehingga macam kita dengar tu tak ada langsung huruf ha. Misalnya tasta'jiluna bi. Jiluna bi. Kan dengar macam bunyi bi je. So jelaskan, pastikan bunyi ha tu ada. Cukup pada pendengaran kita dah okey lah. Tasta'jiluna bi. Tu sekurang-kurangnya. Kalau nak kuat lagi sikit pun okey. Tasta'jiluna bih. Kan? Lagilah, orang kata lagi sempurna, lebih baik lah. Sebab pada ha ni dia ada sifat alirnya nafas dan suara. Dia bersifat hams dan rakhawah. Tasta'jiluna bih. Cuma jangan terlalu over lah. Tekan yang melampau sangat pun tak kemas juga. Okey? Baik, kita sambung lagi. Inil hukmu illa lillah. Baik, hamzah baris bawah i. Kemudian nun baris bawah ni. Dan sambut terus kalimah al-hukmu tu. Alif lam qamariyah kat sini. Bila sambung, hamzah wasal ni akan tidak dibaca lah.
Hamzah wasal ni tidak dibaca. Inil terus. Inil hukmu. Huruf ha baris depan, ni ha pedas ni, dia sama makhraj dengan huruf ain. Kita kena sempitkan dia. Inil hu. Inil hu. Inil hu. Inil huk. Matikan kaf dengan kita tahan dulu proses dia. Kita tahan dulu suara huk. Bagi suara kita ni melekat tuan-tuan. Bagi suara kita ni tertahan. Dia macam stop tiba-tiba kan. Inil huk. Inil huk. Itu adalah disebabkan sifat syiddahnya daripada kaf lah. Ya. Inil huk. Dah kita selesai menahan suara tadi itu, kita lepaskan pula nafas kita ataupun udara. Inil hukmu. Huk. 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 Untuk kita alirkan nafas kita ni ataupun kita gelarnya serifat hams kan. Tak perlu terlalu kuat sangat tuan-puan. Cukup dengar pada telinga kita pun dah okey. Inil hukmu illa huk. Huk. Inil hukmu illa hukmu. Ya. Mim baris depan muncungkan bibir satu harakat je. Mu. Illa. La ma asli dua harakat. Illa. Kemudian lillah. Lillah. Okey, pada kalimah Allah ni dia hukumnya MAL. Apa dia? MAL mad arid li sukun. Kita boleh waqaf sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Illa lillah. Begitu. Kemudian seterusnya yaqussu, huruf ya satu harakat, huruf qaf tebal, huruf sad pun tebal. Sama-sama tebal ni dua-dua huruf ni. Yaqussu. Okey, bila tebal itu satu hal lah, kena angkat pangkal lidah dan pada masa yang sama kena kontrol bunyi itu dan pastikan bibir kita muncung. Yaqussu. 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 Ya. Dan terus matikan lam tu. Kalimah al-haqqa. Kat sini alif lam qamariyah. Jelaskan lam. Yaqussul haqqa. Ya. Kalau kita nak berhenti, dia akan jadi qalqalah lah kat sini. Haqqa. Ya. Tapi kalau nak sambung, boleh juga sebab ni pun dah pendek kan ayat ni. Yaqussul haqqa wa huwa. Waw muncung bibir. Ha baris depan muncung wahu. Hu tu muncung juga sebab baris depan. Kemudian jumpa lagi waw sekali lagi pada atas. Wahuwa. Wahuwa. Nak kemaskan bunyi dia, pastikan bibir tuan-puan muncung. Wahuwa. 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 Wahuwa khairul. Huruf kha tebal. Angkat pangkal lidah kita. Khai. Kat sini ada ya sukun sebelumnya baris atas. Ada sifat lin kat sini ataupun bacaan lin. Khairul. Khai. Khai. Khairul. Alif lam qamariyah. Fa mad asli 2 harakat. Khairul fa. Fa. Huruf sad kita kena tebalkan. Fa si. Huruf sad tebal Kemudian untuk lin, mad arid li sukun kat sini. Mad arid li sukun ni cara nak kenal dia bila kita waqaf pada huruf yang tunggal terakhir macam ni, pada nun kan. Lepas tu kita kena semak sebelum dia. Pastikan ada hukum mad asli. Kalau tak ada syarat-syarat ni, maka tak berlakulah ma'arid li sukun. Contoh macam atas ni. Tasta'jilu nabi. Boleh ke berhenti macam tu? Sepastinya tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak ada huruf mad pun di antara ha dengan ba tu. Dia berbeza dengan yang bawah ni. Yang bawah ni nampak ada ya mad. Jadi itu yang saya kata tadi, cara dia macam mana nak kenal ma'arid sukun. Pertama, hukum ni memang akan berlaku ketika waqaf sahajalah. Okey,
Tak kisahlah waqaf di hujung ayat ke, janji waqaf kat mana-mana saja. Di tengah ke, di hujung ke, tak kisah. Dia bukan terikat pada akhir ayat sahaja. Maknanya dalam ayat dia di akhir. Tidak. Dia di mana sahaja. Asalkan kita berhenti dan syarat tu wujud. Contoh seperti ini, kita berhenti. Sekali lagi saya terangkan. Kita berhenti pada nun dan sebelumnya terdapat mad asli. Tu je cara dia. Okey. Baik. Jadi selesai kita punya sesi bedah ni tuan-puan. Kita akan terus pada bacaan ni. Kita sama-sama baca muka surat. Kita baca ayat 57 ni. Ayat yang kita baru saja bedah sebentar tadi. Saya harap semua dah bersedia. Kita mulakan 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ini dari sini 1, 2 mula قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, berakhir kita punya slot pagi ni. Kita dah selesai bacaan semasa kita. Kita dah selesai juga untuk sesi bedah membedah ayat 57 pada hari ini. Jadi insyaAllah untuk ayat seterusnya kita akan sambung bedah lagi. Dan harap anda boleh kekal bersama saya setiap pagi untuk kita menghabiskan slot-slot yang kita adakan insyaAllah daripada bacaan semasa sampailah kepada untuk bedah tajwid ni. Baik, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak maklumkan kepada anda semua berkaitan dengan pembukaan kita punya sebentar saya nak ni dulu. Okey, tuan-tuan dan puan. Jadi alhamdulillah, pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua yang sudi mengikuti program yang kita anjurkan semalam hari Ahad 14 Januari 2024, satu webinar yang bertajuk Jom Mengenali Lam Ta'arif. Semalam semua ada ke? Siapa yang hadir semalam? Boleh tak tuliskan di ruangan komen? Saya hadir. Apapun saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda sudi hadir dan terima kasih juga yang mengajak kawan-kawan. Saya lihat ada ramai sahabat-sahabat baru semalam. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan lagi orang kata apa, ukhuwah ini moga ia berkekalan hingga akhir hayat insya-Allah. Jadi buat makluman anda semua sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pengikut-pengikut izin ngaji, untuk makluman anda, tahun ini kita dah buka semula tahun 2024 ni kita dah buka semula untuk pengambilan kelas Advanced My Tajwid Online. Yang mana ini merupakan satu-satu kelas yang kita kata agak terbesar lah di izin ngaji ni. Okey. Dan bukanlah kelas lain tu
dia tak ada value. Ada juga. Cuma nak kata kelas Amito ni antara kelas yang kita target lah. Antara kelas besar yang kita adakan dan pengambilannya hanya setahun sekali lah. Buat masa ni memang pengalaman kita dalam mengendalikan Amito ni memang kita buat setahun sekali sahaja. Dan untuk kali ni kita dah buka batch yang ketiga lah. Yang kali ni adalah batch yang ketiga. So tuan-tuan dan puan, bagi yang tertarik untuk mengetahui tentang Amito ni, ya, boleh dengar dulu perkongsian saya secara ringkas pagi ni insya-Allah. Jadi untuk Amito ni adalah singkatan daripada Advanced My Tajwid Online, dan gambar yang anda lihat tu saya sendiri yang mana selaku speaker lah ataupun guru kelas yang akan mengendalikan sepenuhnya untuk Amito kita yang akan berlangsung bila tuan-puan boleh tengok di bawah ni. Kita akan mula pada 20 Februari insya-Allah. Kelas yang pertama akan bermula pada bulan Februari. Jangan risau, mungkin ramai yang terfikir kan, sebab kita buat kelas ni, kalau anda lihat kita buat ni setiap hari Selasa. Hari Selasa malam jam 8.45. Kenapa kita buat malam? Sebab malam lah waktu yang mungkin agak sesuai dan paling sesuai bagi mereka yang bekerja lah. Kan biasa orang balik kerja pukul 5, 6, office hour lah kan. Untuk yang kerja shift tu memang kita tak dapat nak bantulah. Ya. Jadi sekarang ni masih sesuai adalah pada sebelah malam. Kita buat pada hari Selasa. Kelas minggu sekali sahaja. Jadi dalam satu bulan tu ada 4 kali pertemuan lah. Bermula 20 Februari. Dan tadi saya sebut mungkin ada yang tertanya-tanya bagaimana kelas pada bulan Ramadan. Jadi untuk kelas bulan Ramadan jangan risau, sebab bulan Ramadan kita akan ubah jadual kita. Untuk sepanjang Ramadan tu sahaja kita akan bawa kepada siang hari Minggu. Kita bawa pada hari Minggu sebelah siang lah. Jadi malam untuk bulan puasa memang kita tak kacau. Okay, seterusnya platform yang kita gunakan adalah Zoom. Jadi kepada mereka yang macam takut sangat, alamak macam mana nak guna Zoom ni, jangan risau tuan-puan. InsyaAllah tim kami cuba akan bantu tuan-puan. Kita akan guide, bagi panduan macam mana tuan-puan mampu untuk mengendalikan Zoom ini sebenarnya. Walaupun tak pernah. Sahabat-sahabat lain pun saya percaya di awal dulu mungkin mempunyai isu yang sama. Ada masalah tentang penggunaan platform Zoom ini. Tapi yalah, nama pun orang kata apa, bila nak belajar ni kena ada kesungguhan, dan insya-Allah nak 1000 daya kan. Kita buat dia sampai jadi, dan bukan susah pun sebenarnya. Yang jadi susah tu sebab kita yang kata dia susah. Platform Zoom ni senang je. Kita hanya download, kemudian isi nama apa semua yang diperlukan, dan kita boleh terus guna sampailah bila-bila. Tak ada masalah sebenarnya. Kemudian kita akan sediakan rakaman tuan-puan. Kita pasti akan menyediakan rakaman. Melainkan kalau ada hal-hal yang memang tak dapat dielakkan lah. Tapi biasanya memang sepanjang kelas berlangsung, memang waktu tu juga kelas akan dia sebab kita guna Zoom kan. Zoom ni kita boleh record. So tak ada masalah. Jadi kepada mereka yang termiss kelas ke, ada hal pula emergency ke, tak mengapa, anda boleh tonton rakaman. Baik, so ini untuk info awal. Alright. Jadi saya harap anda boleh terus kekal untuk mendengar apa yang ada lagi dalam Amito ini. Jadi kelas kita ni akan berlangsung sebanyak 28 sesi tuan-puan. Memang agak lama, dalam tempoh 7 bulan. Okey, 7 bulan kelas kita ni. Sebab apa? Sebab kita akan membicarakan setiap tajuk-tajuk yang umum yang boleh membuatkan fahaman kita ni lebih baik lah, insya-Allah. So 28 sesi kelas bermula 8.45 malam. Tadi saya kata kita akan mula pada setiap hari Selasa, seminggu sekali. Sebulan, betul lah, seminggu sekali. Sebulan 4 kali lah total sebulan 4 kali. So kita akan mula jam 8.45 sehingga dalam pukul 10.45 macam tu lah. Dalam 2 jam gitu kan. Kemudian silibus yang sistematik, insyaAllah kita sediakan silibus yang mudah untuk tuan-puan ikuti sepanjang 28 sesi ni nanti. Kemudian apa yang terbaru untuk kali ni tuan-tuan puan, buat sahabat-sahabat yang tak pernah tahu kan, untuk Amito ni sebenarnya sebelum ni kita tak pernah buat lagi yang ini.
Kita tak pernah buat lagi. Jadi untuk tahun ni kita buat setiap satu penerangan tajuk tu, insya-Allah kita akan adakan sesi. Jangan takut baca ayat ni kan. Kenyataan ni mungkin tuan-puan takut sangat ujian penilaian. Tak, kita nak bagi tahu bahawa setiap tajuk yang kita dah belajar, kita akan adakan satu sesi ujian ringkas lah. Bukanlah secara one to one ke apa, tidak. Kita akan bagi ni apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama dia tu? Google Form. Kita akan bagi Google Form, tuan-puan hanya isi sajalah. Mengikut tajuk-tajuk yang kita dah belajar. Macam tu. Jadi tujuannya adalah untuk kita menilai sendiri sejauh mana penerimaan kita dan pemahaman kita. Itu saja. Ini antara benda barulah yang kita cuba bawakan pada Amito Bash yang untuk tahun 2024 ini. Kemudian pastinya akan ada sijil lah buat mereka yang menyertai program ini, insya-Allah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, ini adalah antara tajuk-tajuk yang kita akan bicarakan sepanjang 28 sesi nanti. Yang pertama adalah berkaitan dengan mestilah dengan muqaddimah dulu. Apa itu tajwid? Kita nak kena clearkan dulu. Apa itu tajwid? Kena faham tajwid ni apa sebenarnya. Kerana tajwid ni pun kadang-kadang ada orang confuse. Ada orang kata makhraj huruf adalah makhraj huruf, dia bukan tajwid. Ada orang kata tajwid ni beza dengan sifat huruf. Jadi adakah benar begitu? Jadi benda ni semua akan di-clearkan semula. Semua ni akan kita clearkan. Ada 3 subtopik dia, insya-Allah kita akan cover nanti. Kemudian kita akan fokus juga pada perbincangan makhraj huruf. Makhraj huruf. Makhraj huruf ni memang kita fokus pada tempat keluarnya 29 huruf hijaiyah. Jadi bagi mereka yang masih lagi rasa kurang mahir, kurang faham tentang makhraj huruf, jadi sangat sesuai lah untuk anda. Kerana kita akan cover juga pembincangan ni. Dan yang ketiga, lam ta'arif. Ini yang kita bawakan semalam dalam webinar Jom mengenali lam ta'arif. Alhamdulillah, saya rasa puas hati dengan apa yang berlaku semalam. Dari sudut respon tuan-puan, kehadiran semua, saya puas hatilah. Terima kasih banyak-banyak. Dan semalam pun saya rasa seronok dalam menyampaikan tentang lam ta'arif ni. Dengan respon yang tuan-puan berikan, bila saya tanya, tuan-puan jawab dengan baik. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan orang yang sama yang ada semalam tu, mungkin kita akan jumpa lagi untuk perbincangan hukum-hukum yang tersenarai di sini, kan. Baik, kita sambung lagi. Untuk berikutnya, hukum bacaan nun sakinah dan tanwin. Okey, tajuk-tajuk ni bukanlah tajuk-tajuk yang baru, tuan-puan. Dia bukan benda baru. Tapi seperti yang saya cakap semalam dalam webinar, saya beritahu begini. Dalam perbincangan hukum ni, kadang-kadang ada part yang memang betul kita dah belajar, tapi penguasaan kita ni tidak sepenuhnya. Dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan bacaan kita nanti, sebab itulah dia bertukar-tukar kadang-kadang tu. Bertukar-tukar. Hari ni okey, esok dah tak okey dah. Sebab apa? Penguasaan kita terhadap hukum tu dia mungkin agak lemah. Kan? Kejap ingat, kejap yakin, kejap tak yakin. Bila baca dengan guru pula jadi lebih dia cuak, kan? Perasaan takut membuak-buak datang. Itu pun semua tu perlu diambil kira lah. Kan? Tapi apa pun perlukan penyelarasan. Kita nak selaraskan balik. Semua perbincangan ini. Dan sepastinya tuan-puan, kita akan mengikut kepada usul qiraat kita lah. Okay? Kita tak akan campur adukkan dengan qiraat lain. Sebab tu kadang-kadang orang confuse. Kan? Terutamanya pada hukum mat. Selagi saya akan sentuh lah sikit. Jadi ini dia hukum bacaan nun mati ataupun nun sakinah dan tanwin. Seterusnya hukum bacaan mim mati. Ini pun sama, kan. Ikhfa syafawi, izhar syafawi, idgham syafawi. Memang ada 3 je. Tapi kadang-kadang kita tak faham macam mana 3 hukum ni boleh berlaku. Lepas tu hukum ikhfa syafawi, kan. Kadang-kadang orang confuse ikhfa syafawi ni sama ke dengan iqlab. Kemudian ada yang persoalkan lagi, ikhfa syafawi ni sama ke dengan hukum ikhfa hakiki? Dari sudut penamaan mungkin sama,
praktikal mungkin ada perbezaan. Tapi tak mustahil ada yang faham, oh cara baca dia sama, nama kan sama, mestilah cara baca sama. Pelbagai pemahaman yang akan timbul. Jadi semua ni kita nak clearkan. Kita nak clearkan. Kemudian hukum mat, hukum bacaan mat. Okay, kalau tulis kat sini ada 15 subtopik, kalau ikutkan banyak lagi cabang-cabang mat ni. Dia boleh pergi banyak lagi sebenarnya. Cuma ini yang saya katakan tadi, hukum mat ni, dia punya subtopik ataupun cabang kepada mat ni dia banyak. Cabang kepada mat ni dia banyak. Jadi mungkin kadang-kadang kita confuse. Hukum mat ni dengan mat ni. Mat tamkin ni mesti kena sebut mat tamkin ke contoh kan? Mat tamkin ni datang daripada mana? Mat badal. Tahu dah kan, badal ni maksudnya tukar. Tapi macam mana dia boleh jadi? Apa yang tukar? Siapa yang tukar? Kita kena tukar ke dia dah tukar siap-siap? Banyak persoalan-persoalan yang akan timbul. Benda ni perlu di-clearkan kembali. Sama juga dengan hukum mat lazim. Biasa kita sebut mat lazim kan. Tapi kadang-kadang bila kita lebihkan sikit nama itu, mat lazim kalimi. Tiba-tiba tuk-tuk belajar pula kat sini ada mat lazim harfi. Apa pula beza lazim harfi dengan lazim kalimi? Kan ada perbezaan. Tambah pula lagi, apa pula beza mat lazim kalimi musaqqal? Apa pula mat lazim kalimi mukhaffaf? Apa beza mukhaffaf dengan musaqqal? Ada orang selama ini salah faham. Kalau musaqqal tu mesti kena ada dengung. Itu antara salah faham yang paling ketara, yang paling besar lah. Ini pengalaman saya dalam saya memberi kupasan tentang ini. Memang part ni lah yang kritikal sedikit lah. Bukan saya kata mereka tak tahu, tapi sebab belum terima pencerahan. Bukan sebab tak pandai ke apa. Dia bukan isu pandai tak pandai. Dia yang jadi kita tak faham ni sebab kita belum diberi ruang untuk menerima pencerahan tersebut. Kan? Jadi semua ni kita akan jernihkan kembali insyaAllah berkaitan dengan mat ni. Bab mat ni antara bab yang seronok lah untuk dibicarakan. Samalah dengan mat jaiz, mat wajib. Kan? Berapa ramai di antara kita kan yang menganggap bacaan mat lazim ini antara bila sebut tentang mat jaiz, bukan mat lazim, mat jaiz. Bila sebut mat jaiz mesti ramai akan jawab berapa harakat boleh baca? 2, 4, 6. Ini antaralah. 2, 4, 6. Ini antara nombor-nombor ataupun kadar harakat yang selalu disebut. Bila tanya macam mana boleh jadi 6? Tak pastilah. Tapi memang dulu belajar macam tu. Itu je alasan yang paling kukuh. Kan? Dia bukan berdasarkan kita kata bersandarkan pada usul qiraat, bukan bersandarkan kepada dalil ataupun matan-matan, tapi hanya bersandarkan tak tahulah dulu belajar macam tu. Biasanya itulah alasan yang dikeluarkan. Tapi tak mengapa kan. Mungkin inilah masanya untuk kita clearkan kembali insya-Allah. Dan banyak lagi perbincangan mat ni yang akan dikupas. Dan seterusnya hukum idgham. Hukum idgham ni pun antara hukum yang menjadi kekeliruan bagi mereka di luar sana, terutamanya bila masuk kepada pecahan-pecahan idgham seperti idgham yang 3 serangkai itulah. Kan idgham mutajanisain. Inilah part yang paling orang selalu komen, orang kata bagi respon kat saya. Susah betul lah ustaz nak kenal hukum idgham mutajanisain, mutaqarribain, mutamathilain. Dalam banyak-banyak ni idgham mutamathilain je yang saya rasa paling senang nak ingat. Saya keliru dengan mutajanisain, saya keliru dengan mutaqarribain. Dia sebenarnya ada sebab dia ada benda yang kita tak clear. Kenapa kita jadi tak faham ni? Sebab ada benda yang kita tak clear. Itu point dia. Kita jadi tak faham sebab ada benda yang kita tak clear. Itu yang saya perasan lah. Kenapa orang boleh keliru dengan mutaqarriban, mutajanisain ni? Sebab ada benda yang tak clear lagi. Apa dia? Iaitu penguasaan terhadap makhraj huruf. Macam mana boleh tiba-tiba balik ke sini pula kan? Apa kaitan idgham dengan makhraj huruf? Ada kaitan. Bila
tak kuasai makhraj, maka perbincangan idgham ni mungkin menjadi sedikit orang kata apa, dia tersangkut lah. Kita stuck. Itu tak masuk lagi bab sifat huruf kan. Ni fokus makhraj je, ceritanya tentang makhraj. Baiklah, kemudian kita akan melihat juga fungsi bagi tanda-tanda waqaf yang biasa kita jumpa dalam Quran tu, insya-Allah akan diterangkan secara ringkas dan padat lah, yang mudah difahami, mudah untuk kita terapkan dalam bacaan kita. Kemudian hukum ar-ra, ini pun antara perbincangan yang hot lah, perbincangan hot terutamanya hukum ra. Hukum ra ni saya boleh kata gini lah tuan-puan, bagi mereka yang memang betul-betul masuk kelas yang tak kisahlah kelas mana-mana pun, izin ngaji ke, yang luar izin ngaji ke, tapi apa yang saya nak highlightkan ialah bagi mereka yang betul-betul ada pengalaman mengikuti pengajian secara yang proper, kelas-kelas yang betul-betul bersistem ni, yang memang fokus pada perbincangan ra ni, mereka inilah yang mampu kuasai bacaan ra ini dengan baik ketika praktikal. Janganlah cerita, alah dah belajar pun kantoi lagi ustaz. Itu tolak tepi dulu lah kan. Itu tolak tepi dulu. Itu biasalah, kadang-kadang lupa kan. Tapi nak ceritanya, kalau kadang-kadang yang dah belajar tentang hukum ra ni pun boleh tersilap, boleh lagi bahasa kita sekarang ni kantoi lah, tercedok kan. Bayangkanlah kalau orang yang tak pernah belajar lagi. Jadi kat sini antara kayu ukur sebenarnya. Kita boleh tahulah. Dia istilah dia yang tahu je tahu. Siapa yang fahami tentang hukum ra kan, dia boleh nilai lah. Sama ada pembaca ataupun kita dengar ada orang baca, kita boleh tahu dia ni ada pengetahuan ataupun tidak tentang hukum ra. Hukum lam mungkin tak berapa susah sangat lah. Hukum lam kan. Tapi tak mustahil. Untuk berlaku kesilapan tu sangat orang tak apa, sangat besar lah. Boleh je nak berlaku. Cuma nak banding hukum ra dengan hukum lam ni, hukum ra ni antara yang agak-agak sukar lah. Apa yang saya perasan sepanjang 2 tahun saya mengendalikan Amito ni, memang perbincangan ra ni memang selalu kita belajar, tapi mudah juga untuk kita terlepas ataupun terlupa. Wallahu alam atas faktor apa, mungkin faktor dia punya, kita kata dia punya huraian dia ataupun ciri-ciri untuk kenal dia tu mungkin berbelit mungkin, sehingga kan kita sendiri jadi stuck dan jadi blur bila tengok ayat tu, kita dah tak nampak dah kan. Segala teori-teori tu dia macam lenyap, hilang, tak jumpa. Tapi ianya boleh diselesaikan dengan apa? Dengan kita mengulang banyak kali, insya-Allah. Benda tu boleh diselesaikan, tak ada masalah. Dan yang seterusnya, iltiqa' sakinain. Pertemuan antara dua sukun. Mungkin selama ni pertemuan antara dua sukun ni hanya kita faham ataupun terhad pada perbincangan itulah nun yang kita kata nun kecil lah, nun tambahan apa semua tu kan. Jadi benda ni pun kita akan clearkan, kita nak tengok betul ke iltiqa' sakinain ni adalah fokusnya pada nun kecil itu sahaja, adakah tak berlaku pada tempat lain. Semua ni insya-Allah akan dibicarakan secara ringkas. Dan yang terakhir, bacaan khusus riwayat Hafsun an Asim dalam Tariq Asy-Syatibiyah. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak topik yang kita tengok ni, sebenarnya antara yang menarik untuk dibicarakan dan best juga untuk disembang, untuk best, benda yang best untuk dihuraikan, inilah dia satu-satunya, iaitu berkenaan dengan bacaan khusus riwayat Hafsun an Asim. Ini pun sama situasi seperti hukum ra tadi, cuma tadi tu cerita pasal ra je. Kalau bacaan khusus ni dia memang perbincangan yang luas, yang mana kita akan meneliti setiap bacaan-bacaan yang fokusnya pada qiraat kita sahaja. Yang ini terus terang lah saya cakap, siapa yang tak pernah ikut kelas mana-mana sepanjang hidup, kalau tak pernah ikut kelas, sepastinya akan ada part yang lopong kat sini.
Itu saya boleh jamin lah. Itu yang saya boleh jamin. Sebab saya sendiri pun macam tu. Sebelum kita masuk pada perbincangan ni, kan, memang orang kata apa, memang saya boleh kata ni pengalaman saya lah. Saya dulu memang tak tahu pun, oh ada pula macam ni oh ada pula macam ni, oh ada macam ni, tak pernah tahu pun. Kan, jadi bila dah masuk satu macam kelas, yang dululah zaman-zaman belajar dulu kan, dah masuk kelas, dah masuk pergi daurah, pergi kuliah macam-macam, seminar itu ini, barulah kita nampak pencerahan ni. Jadi saya anggapkan benda ni semua orang sama. Benda yang kita tak fokus. Sebab memang betul kita baca Quran daripada kecil. Tapi perasan tak, apa yang kurangnya adalah kita tidak diberi pendedahan secara khusus tentang bacaan bagi riwayat Hafs an Asim ni. Ini bukan nak mengampu ke apa tuan-puan. Bukan nak kata, pandai ustaz buat marketing ni, bodek-bodek. Tak. Dia bukan. Ini adalah isu masalah yang memang berlaku pada para pembaca Quran yang memang tak pernah ikuti secara khusus. Siapa yang ikut secara khusus, memang ada kelas, tak apa. Itu okey. Maknanya anda akan jumpa. Silibus ni, perbincangan ni memang akan dibicarakan. Tapi kalau sepanjang hidup tu memang baca sendiri je. Lepas tu kadang-kadang adalah pergi kelas kuliah kat masjid. Kan? Itu pun kadang-kadang 2 bulan sekali je pergi kan, contoh. Maknanya saya boleh kata part ini mesti ada benda yang terlepas. Ini mesti ada benda yang terlepas. Saya minta maaf lah tuan-puan kalau nampak macam kasar ke ayat saya ni. Tapi itulah hakikat dia. Saya tak pastilah tuan-puan setuju ataupun tidak. Cuma saya minta maaf sekali lagi kalau tuan-puan rasa ayat saya ni agak pedih untuk diterima. Tapi itulah dia tuan-puan. Kebenaran ni memang dia menyakitkan. Itu dia, hakikat. Jadi Alhamdulillah, so untuk Amito ni, inilah dia tajuk-tajuk yang kita akan fokuskan. InsyaAllah, tajuk-tajuk yang kita akan fokuskan. Bermula pada Januari nanti kita akan mulalah daripada susunan yang tuan-puan lihat sekarang ni. Jadi ini tarikh-tarikh dia tuan-puan. Tarikh-tarikh. Sebab tadi kalau tengok kita bermula 20 Februari kan. Dan kita akan berakhir pada 10 September insyaAllah. Jadi mungkin tahun ini bagi mereka yang join, jadi anda dah ada satu komitmen lah. Satu komitmen, anda boleh bersiap sedia untuk menjadi seorang, kita kata pelajar kan, yang perlu memberi satu komitmen, masa, kesungguhan dan sebagainya lah pada bermula ni Februari ni sampailah September. Ini terutamanya yang yang pertama kali lah kan. Baik, Alhamdulillah 2 tahun belajar. Okey, ini tarikh-tarikh dia. Kemudian untuk Amito ni tuan-puan, jangan risau. Untuk silibus kita, untuk silibus-silibus yang tuan-puan tengok tadi, kita dah letak dalam satu modul khas lah, yang namanya modul Advanced My Tajwid. Ini memang daripada izin ngaji sahaja. Kemudian kita akan sediakan juga planner Al-Quran buat tuan-puan saiz A5. Kemudian poster makhraj huruf yang bersaiz A4. Semua ni kita akan post ke rumah anda. Kita akan post ke rumah anda. Untuk modul ini, sebenarnya modul ini memang hanya diguna pakai untuk mereka yang mengikuti kelas sahaja. Kita tak jual modul ni sebab modul ni dia agak ringkas lah. Dia agak ringkas. Dia tidaklah terlalu detail sangat. Sebab tu modul ini dia akan jadi seimbang bila kita jalankan bersama dengan kelas. Okey, saya harap semua faham. Kemudian untuk pendaftaran, ini adalah yuran pendaftaran. Tuan-puan mungkin menantikan berkaitan dengan yuran ni, insyaAllah. Yuran bagi Semenanjung Malaysia RM70. RM70 ni sebenarnya modal untuk ni lah, kita nak buat post buku apa semua kan, untuk belian modul apa semua tu lah. Untuk Sabah Sarawak 90 dan Singapura RM110. Alumni, untuk mereka yang dah pernah ikuti Amito sebelum ni, anda tak perlu dah membuat pendaftaran, sebab ialah modul pun dah ada apa semua kan. Anda boleh
terus mendaftar dan maklum kepada tim kita saja. Dan tim kita akan tahulah yang mesej ni adalah daripada alumni ataupun tidak. So yang atas tu adalah harga bagi mereka yang tak pernah mengikuti Amito ni lagi. Baik, kemudian untuk yuran, kita ada yuran bulanan. Yuran bulanan hanya RM100 sahaja tuan-puan. Kelas kita ada 7 bulan. 7 bulan. Jadi sebulan RM100 lah. Kalau tuan-puan nak bayar penuh, boleh RM700. Kalau nak bayar ansuran setiap bulan pun boleh. Yuran bulanan RM100. Darab dengan 7 lah. Untuk 7 bulan. Untuk alumni pula, harganya adalah RM80. Kita bagilah pengurangan. Kita bagi diskaun sikit kepada pelajar-pelajar alumni Amito sebelum ni. Harganya RM80. Kalau nak bayar langsam, nak bayar terus penuh, RM560. 560 okey juga kan. Untuk 7 bulan punya kelas. Pada saya berbaloi lah. Wallahualam kalau tuan-puan rasa mahal, tapi pada saya dia okey lah. Dia standard harga kan. Kalau kelas pengajian luar pun lebih kurang antara ni juga. Tapi apa pun tuan-puan boleh nilaikan sendiri. Sesuai ke tak dengan pengajian kita, berbaloi ke dengan harga ini, harga yang tuan-puan bayar ni berbaloi ke dengan apa yang tuan-puan dapat. Semua tu tuan-puan boleh fikirlah. Alright. Saya rasa yang ni saya tak perlu cerita dah kot. Sebab ini semalam kan kita buka bonus. Ni yang semalam. Saya rasa bonus ni mungkin dah mendapat tempat lah. Alright. Jadi itu dia tuan-puan. Cuma yang ni. Kepada 20 orang yang mendaftar awal. Sekarang ni kita dah buka pendaftaran. So siapa yang 20 orang terawal, insyaAllah kita akan hadiahkan atau beri hadiah lah. Istilah ada hadiah dari tadabbur. Kita akan post ke rumah anda. Apa yang ada ni? Checklist tadabbur surah. Kemudian ada bahagian ruang tu, dia tanya apa yang anda ingin perbaiki. So kita tulislah. Lebih kepada muhasabah lah. Di hari ni lebih kepada muhasabah diri sendiri. Kemudian checklist 10 hari tadabbur. Dalam diary tadabbur ni, anda boleh gunalah sebagai untuk muhasabah. Nak bagi semangat sikit kan, belajar insyaAllah. Lepas tu, ini kepada mereka yang mungkin tuan-puan ada orang kata apa, bajet lebih sikit kan, boleh buat bayaran penuh. Jadi kepada 15 orang yang membuat bayaran penuh, yang terawal lah kan, anda layak untuk mendapat satu program yang sebenarnya berbayar juga, dia ada yuran, tapi disebabkan tuan-puan buat bayaran penuh, jadi tuan-puan dapat akses program ini secara percuma. Sebagai hadiah lah kita kata kan. Program IMS Al-Qalam. Yang ni ada 10 kelas tuan-puan. Ni kelas dia, IMS ni Improve My Surah. Konsep dia adalah kita akan bedah surah Al-Qalam. Kita akan bedah surah ni, kemudian akan ada sesi tadabbur lah. Akan ada sesi tadabbur. Ada nota tadabbur, ada nota untuk bedah surah tu sendiri. Ada 10 kelas tuan-puan. 10 kelas ni tuan-puan dapat secara percuma. Kalau ikut nilai kelas dia tuan-puan, ni kalau ikutkan makan masa lebih kurang 2 bulan kelas lah. Kan, kalau ikutkan harga dia 200 something macam tu. Dan 200 lah kita kata. Tapi tuan-puan dapat secara percuma bagi mereka yang membuat bayaran penuh. Ini sebagai satu penghargaan lah kepada mereka yang membuat bayaran penuh. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, itu sahaja apa yang saya nak sharekan. Jom jadi sebahagian Circle Amito. InsyaAllah bagi mereka yang berhajat, tahun ni tuan-puan dah pasang niat dah nak cari kelas yang betul-betul tuan-puan nak ikut. Okey, mungkin inilah masanya. Dan tuan-puan boleh fikir dulu, pendaftaran kita dah buka sebenarnya. Untuk mendaftar, tuan-puan boleh tekan link yang kita sediakan di ruangan komen. Okey, di ruangan komen tu ada link, tuan-puan akan berhubung dengan tim kita, insyaAllah tuan-puan akan dibantulah. Ataupun tuan-puan ada apa-apa yang tak clear nak tanya, boleh, tak ada masalah. Alright, kita akan jumpa nanti 20 Februari 2024 untuk Amito. Link telah tersedia di ruangan komen, anda boleh tekan untuk mendaftar terus di web kami. Tekan je link tu. Jangan takut, bukan scammer. Okey, ni bukan kelas scam. Tuan-puan jangan takut, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu ta'ala alam.
Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu ini. Walaupun banyak lagi ilmu-ilmu yang lain, saya tahu kan tuan-puan pun mungkin setengah fokus macam-macam tahun ni, target nak kejar kelas bahasa Arab lah, kelas bahasa Jepun, Korea, mungkin semua kelas-kelas bahasa tuan-puan tengah ikut sekarang. Wallahualam. Apa pun saya doakan semoga tuan-puan berjaya kan, yang ikut kelas Quran, semoga berjaya juga insya-Allah dunia akhirat. Dan jangan lupa doakan kami agar terus istiqamah dalam menyampaikan ilmu berkaitan Al-Quran ini kepada masyarakat-masyarakat di luar sana, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Sekali lagi mohon maaf andai ada salah dan silap. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik. Tuan-tuan dan puan, berakhir kita punya pengajian pagi ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang tu daripada saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk hari Rabu, untuk mengaji kita pada hari Rabu. Dan esok seperti biasa jam 9 pagi di YouTube Izzy Ngaji, kita akan adakan kuliah duha. Dan nantikan tajuk apa yang akan dikongsikan, insyaAllah. Itu sahaja untuk pendaftaran Akmito. Sekali lagi saya nak maklumkan ianya telah dibuka. Tuan-puan boleh tekan sahaja link yang kita sediakan di ruangan komen. Jangan lupa hashtag kita tuan-puan, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Terima kasih Allah. Terima kasih untuk segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-puan. Ketika terkuak jendela hari, fajar belum pun menyingsing lagi. Tercari-cari kemana telah pergi dia yang pernah menemani di sisi. Ku harap sinar menerang kabus agar terang lorong perjalananku. Ku sangka cerah siangku hari ini, mendung pula menutupi. Gerimis ini terlalu pagi
Tiba di hujungnya